Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Agong dah tawarkan dulu, tapi pas tolak. Hari ini Perikatan Nasional lah pula yang meroyan. Perikatan Nasional PN dilihat meroyan, mahu menubuhkan kerajaan walaupun pernah menolak peluang membentuk kerajaan selepas PRU 15 apabila dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Malah, Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, partinya terbuka untuk bekerjasama dengan UMNO selain mengaitkan institusi diraja untuk berperanan menyatukan Parti Melayu. Namun pada tahun 2022, selepas keputusan PRU 15 menyaksikan parlimen tergantung, Yang di-Pertuan Agong ketika itu Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah membuka ruang untuk gabungan politik termasuk PAS dan Perikatan Nasional menyertai kerajaan perpaduan demi kestabilan negara. Namun, PAS waktu itu sombong memilih untuk menolak cadangan Seri Paduka Baginda dengan alasan enggan bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Pada masa ini, setelah kerajaan perpaduan diterajui Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berfungsi dengan mandat yang sah dan sokongan majoriti Dewan Rakyat, Perikatan Nasional pula seolah-olah tidak sabar mahu menggulingkan kerajaan. Perikatan Nasional memainkan sentimen kaum dan naratif kononnya kerajaan Madani hari ini tidak stabil meskipun telah mendapat keabsahan parlimen dan perkenan Yang di-Pertuan Agong. Walaupun kerajaan perpaduan realitinya terbentuk hasil gabungan 18 parti yang berbeza, Perikatan Nasional terus menjajah naratif UMDAP sebagai helah meraih sokongan masyarakat Melayu. Logik UMDAP daripada PN juga adalah ke laut, memandangkan gabungan UMNO dan DAP hanya berjumlah sekitar 70 kerusi. Sedangkan fakta sudah jelas menunjukkan kerajaan perpaduan pada masa ini mempunyai 153 kerusi. Ketika kerajaan perpaduan terus memacu agenda ekonomi, pelaburan dan kestabilan sosial, pembangkang cenderung mengheret negara ke kancah ketidaktentuan demi kepentingan politik sempit mereka. Pembangkang dengan kepimpinannya terutama Bersatu yang kini tertekan dengan isu dalaman, pendakwaan pemimpin dan kekangan dana terus gagal memainkan peranan semak dan imbang secara konstruktif. PAS juga yang seperti pelacur turut membuka mulut kononnya menerima dan terbuka untuk bekerjasama dengan UMNO, walaupun kerajaan perpaduan masih mempunyai lebih separuh penggal untuk melaksanakan dasar dan agenda reformasi demi negara. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang sangat baik untuk kita semua. Rupa-rupanya PAS macam sudah lupa, Perikatan Nasional pun macam sudah lupa bahawa satu ketika dulu mereka sudah pernah jadi kerajaan, bahkan ada peluang membentuk kerajaan. Tetapi mereka menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Dengan sombongnya mereka menolak. Jadi sekarang layanlah diri sendiri dengan cara meroyan, kata netizen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah Mahathir takut Anwar? Ini beberapa huraian mengapa Mahathir takut Anwar. Isu sama ada Tun Dr. Mahathir takut kepada Anwar Ibrahim sering menjadi topik panas politik Malaysia. Tetapi ia bergantung kepada sudut pandang dan naratif politik semasa. Fakta dan tanggapan. Nombor 1, persaingan lama. Mahathir dan Anwar telah lama mempunyai hubungan yang kompleks. Dari mentor dan anak didik politik pada tahun 1990-an,
kepada seteru politik selepas pemecatan Anwar pada tahun 1998. Sejak itu, hubungan mereka sering naik turun. Nombor 2. Dakwaan Mahathir terhadap Anwar. Mahathir berulang kali mengkritik pentadbiran Anwar dan menyatakan keraguan terhadap agenda kerajaan perpaduan. Dalam beberapa kenyataan, beliau menuduh Anwar gagal menunaikan janji-janji reformasi. Seringkali ramai orang mengenali Mahathir sebagai seorang bekas Perdana Menteri yang mahu supaya orang-orang yang memerintah atau menjadi Perdana Menteri selepasnya turut mendengar nasihat beliau. Namun demikian, seperti yang kita tahu, Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim tidak mahu tunduk terhadap tuntutan Mahathir. Banyak perkara yang Mahathir mahu Anwar Ibrahim lakukan, tetapi Anwar Ibrahim tidak layan beliau sama sekali. Bahkan, hubungan kompleks dan perseteruan antara Mahathir dan Anwar makin hari makin jadi panas. Nombor 3. Anwar pula tidak terlalu menyerang balas. Anwar kebiasaannya tidak melayan secara panjang lebar kenyataan Mahathir dan memilih untuk fokus kepada dasar-dasar semasa. Namun, beliau tidak menolak untuk menyindir Mahathir dalam beberapa ucapan mengenai pemimpin lama yang masih mahu kuasa. Nombor 4. Adakah Mahathir takut atau risau pengaruh? Sebahagian pemerhati melihat Mahathir lebih risau kehilangan pengaruh politik atau legasi beliau dicabar oleh Anwar, bukan takut secara peribadi. Mahathir mungkin melihat pengaruh Anwar yang semakin kukuh dalam kerajaan dan sokongan antarabangsa sebagai satu ancaman kepada naratif sejarah yang beliau bentuk. Kelima, politik Melayu dan pengaruh Mahathir. Mahathir masih berpengaruh dalam kalangan pengundi Melayu konservatif. Sebarang langkah Anwar yang mengukuhkan dasar inklusif sering ditentang Mahathir atas alasan mempertahankan hak Melayu Islam. Ini menunjukkan pertentangan ideologi bukan semata-mata ketakutan. Secara kesimpulannya, tidak ada bukti kukuh Mahathir takut secara pribadi terhadap Anwar. Tapi jelas, wujud kebimbangan terhadap kehilangan kawalan politik, naratif sejarah dan legasi beliau. Dalam dunia politik, takut sering bermaksud bimbang kehilangan pengaruh, bukan takut secara fizikal atau peribadi. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita. Jika didefinisikan takut itu sebagai bimbang kehilangan pengaruh, maka itu lebih tepat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa pula pendapat Anda? Betulkah Mahathir takut terhadap Anwar? Adakah Mahathir takut terhadap Anwar kerana banyak pendedahan demi pendedahan luar biasa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim, termasuk tindakan Anwar mencabar dan tindakan Anwar menyokong SPRM? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.